Memang dikatakan 9 daripada 10 rezeki datang dalam perniagaan. Tapi hakikatnya 9 daripada 10 perniagaan gagal. Gagal dalam tahun pertama pula tu. Adakah anda juga mengalaminya? Atau mungkin anda baru nak mulakan perniagaan? Tapi yang lebih penting adalah anda nak tahu tak apakah 5 sebab perniagaan itu gagal. Kalau anda usahawan atau bakal usahawan, video ini adalah untuk anda. Now, bukan nak kata semua perniagaan saya berjaya. Perniagaan saya yang pertama lebih 20 tahun yang lalu gagal. Gagal seteruk-teruknya. Setahun saya dapat 3 pelanggan sahaja. Ini gagal lah tu. Pada mulanya saya nak mulakan perniagaan internet dengan harapan perniagaan itu akan berjaya. Boleh buatkan saya hidup senang dan tak lagi berhutang. Oleh kerana 9 daripada 10 rezeki datang dalam perniagaan. Tapi sedihnya saya antara 9 daripada 10 yang gagal pula tu. Dan kenapa saya gagal? Dan inilah sebabnya kenapa ramai usahawan gagal dalam perniagaan. Nombor 1, kurangnya ilmu. Number one reason kenapa sesuatu perniagaan itu gagal adalah kurangnya ilmu. Masalahnya, saya graduan universiti luar negara dan saya ingatkan saya ni dah pandai. Saya mempunyai ego lah tu. Ego ingatkan saya semua dah tahu. Sedangkan ilmu perniagaan adalah berbeza dengan ilmu yang kita belajar kat universiti. Teknik dan strategi perniagaan yang saya gunakan adalah salah. Saya ikut apa orang buat. Saya ikut juga apa orang lain kata. Dan masalahnya adalah apa yang mereka buat, apa yang mereka kata salah. Now, seperti yang saya kata, 9 dari 10 perniagaan gagal di luar sana. Dan ramai antara usahawan-usahawan di luar sana melakukan dengan cara yang salah. Mereka tidak mempunyai ilmu perniagaan yang betul. Dan bila saya ikut mereka, saya pun salah juga. Mat Salleh kata, the blind leading the blind. Tak sehingga saya merujuk kepada mereka yang betul-betul berjaya dalam bidang perniagaan internet, barulah saya nampak apa kesilapan saya sepanjang tahun. Dan bila saya pelajari kaedah strategi yang betul dan aplikasikannya dalam perniagaan saya, barulah saya dapat lihat perubahan perniagaan saya mendapat lebih ramai lagi pelanggan. Dan apa yang bestnya, kejayaan perniagaan adalah satu proses. Dan kalau kita ikut proses yang betul dengan ilmu yang betul dan kita aplikasikan untuk apa saja perniagaan kita, insya-Allah perniagaan kita juga akan berjaya. Trust the process. Tapi pastikan kita ikut proses yang betul. Nanti kita trust proses yang salah, kita pula gagal lagi. Jika anda gagal dalam perniagaan, tanya pada diri anda sendiri, adakah ilmu perniagaan yang anda gunakan adalah ilmu yang betul? Dan sekiranya anda rasa ilmu yang betul, kenapa perniagaan anda masih lagi gagal? Nombor 2, kurang dan lemah mengurus wang. Wang adalah nadi dalam perniagaan. Cash flow dalam perniagaan adalah sangat-sangat penting. Untuk menjayakan sesuatu perniagaan, kita perlu menggunakan pengurusan kewangan yang terbaik. Satu kelemahan usahawan kita, terutamanya usahawan kecil-kecilan adalah mereka tidak menguruskan wang dengan baik. Mereka juga tak menyimpan rekod kewangan mereka dengan sempurna. Betul tak? Saya pernah tanya dengan seorang kawan saya yang bekerja di bank, kenapa usahawan Cina mudah sangat dapat bank loan, tetapi kenapa usahawan Melayu susah nak dapat bank loan? Adakah diskriminasi? Katanya bukan. Katanya pula, rata-rata usahawan Melayu tidak menyimpan rekod kewangan dengan lengkap. Ramai sangat dalam keadaan ini tidak menyimpan rekod. Bila tak ada rekod kewangan perniagaan, macam mana nak dapatkan loan? Dan bukan tu je, macam mana nak uruskan kewangan kita? So, pastikan setiap kali wang masuk, wang keluar, semuanya direkodkan sehingga sen-sen pun kena rekod. Bagi perniagaan yang baru, jangan terus untung, terus ambil wang tu dan gunakan untuk diri sendiri pula. Itu pengurusan wang yang salah. Gunakan keuntungan perniagaan untuk roll semula dan kembangkan lagi perniagaan, bukan untuk belanja diri sendiri. Maaf saya kata, ramai usahawan saya dapat lihat, dapat untung digunakan sendiri, dapat untung dia terus gunakan pula. Dan bukan untuk kembangkan lagi perniagaan mereka. Mereka gunakan untuk beli rumah baru, beli kereta baru, beli smartphone baru dan tak mengembangkan lagi perniagaan mereka. Sebab itu perniagaan mereka remain small dan juga gagal. Saya pernah dapat nasihat daripada Datuk Husamuddin, pengasas Karang Craft. Katanya, kalau untung perniagaan RM10, RM1 kita gunakan untuk diri sendiri, RM9 kita gunakan untuk kembangkan lagi perniagaan kita. Patutlah Karang Craft menjadi syarikat penerbitan Bumiputera yang terbesar di Malaysia. Dan bagaimana ia berjaya? Pastinya dengan usaha yang hebat. Kalau kurang usaha, jadilah sebab kita yang ketiga. Kenapa perniagaan gagal? Nombor 3, kurang usaha. Alang-alang menyeluk perkasam biar sampai ke pangkal lengan. Perniagaan bukannya mudah, tapi kan ramai ingatkan mudah.
Ramai suka the idea nak jadi usahawan kerana jadi usahawan tu kan hot, jadi usahawan tu kan trendy zaman ini. Rata-rata ramai suka the konsep untuk menjadi usahawan ataupun pemilik perniagaan. Tapi hakikatnya psikologi mengatakan bahawa ramai orang tak suka usaha. Nak berjaya tapi tak nak usaha. Macam mana tu? Sering kali bila kita lihat usahawan yang berjaya, kita kata, wah hebatnya rezeki dia, nasibnya dia, lakinya dia, bestnya kalau kita jadi macam dia. Betul tak? Cuma bukan rezeki dia je hebat, usaha dia pun hebat juga. Dia juga bukan bernasib baik ataupun laki, tetapi dia banyak mendalami ilmu perniagaan. Lagi banyak ilmu yang dia ada, lagilah nasib dia lebih baik lagi. Perniagaan ni bukannya macam menang jackpot, itu betul-betul laki ataupun nasib. Tapi haramlah pula. Dan memang best bila kita lihat usahawan yang berjaya, bestnya kalau kita jadi macam dia. Tapi kalau nak jadi best macam dia, kenalah lalui benda yang tak best dulu. Ramai juga yang kata pada saya, bestnya jadi jutawan pada umur 25 tahun, muda masa tu. Tapi ramai yang tak nampak, masa tu setiap malam saya tidur 3-4 jam sahaja untuk menyiapkan kerja design untuk klien-klien saya. Perniagaan saya ketika itu adalah freelance designer dan bukan hanya berjam-jam untuk saya siapkan hasil kerja klien-klien saya, tetapi saya spend time berjam-jam juga untuk lakukan marketing untuk dapatkan lebih ramai pelanggan. Memang saya usaha sangat keras masa tu, tidur 3-4 jam setiap malam. Tapi itu dulu. Sekarang bolehlah tidur 6-7 jam setiap malam. Sekiranya perniagaan anda gagal, tanya pada diri anda sendiri. Adakah anda luangkan setiap hari 2 jam untuk perniagaan anda, 5 jam untuk perniagaan anda ataupun 10 jam untuk perniagaan anda? Adakah usaha anda cukup untuk menjayakan perniagaan anda? Dan jangan salah faham, bukan hanya luangkan masa pada kerja-kerja perniagaan anda iaitu operations ataupun operasi, tapi luangkan masa juga untuk marketing. Dan sebab keempat, kenapa perniagaan gagal adalah kurang marketing. Sebenarnya ada 2 je cara marketing. Cara kita keluarkan duit ataupun cara tak keluarkan duit. Untuk cara kita keluarkan duit iaitu pengiklanan, anda boleh letakkan duit anda untuk mengiklan di online ataupun offline. Itu kalau anda ada banyak duit. Cara kedua adalah cara tak perlu keluarkan duit, tetapi anda kena keluarkan usaha dan masa. Kalau di internet, anda kena luangkan usaha anda, masa anda untuk hasilkan konten. So, anda nak keluarkan duit ke anda nak keluarkan usaha? Nak keluarkan dua-dua pun boleh juga, lagi bagus. Cuma masalahnya ada usahawan dua-dua tak nak keluarkan duit untuk iklan sebab tak ada modal. Maklumlah perniagaan masih lagi baru, tetapi usaha pun tak nak keluarkan. Macam manalah nak berjaya? Contohnya saya bercakap dengan anda ni adalah usaha saya menghasilkan konten. Walaupun video ini selama 10 minit macam tu, tetapi saya luangkan 3 jam, 4 jam menghasilkan video ini. Saya luangkan masa untuk buat skrip, untuk shoot, untuk edit, untuk upload, dan dengan saya luangkan masa tersebut, insya-Allah video ini mendapat beribu views juga. Dan ianya adalah marketing untuk saya. Dan ini hanya satu contoh sahaja. Kalau tak nak buat video pun tak apa, ada banyak lagi cara kaedah marketing yang percuma yang lain. Hasilkan konten untuk FB, untuk IG atau media sosial yang lain. Yang penting anda kena laburkan masa dan usaha anda kalau anda tak nak laburkan duit pada marketing. Tapi jangan lupa, usaha pula pastikan dengan ilmu yang betul. Dan sebab kelima, kenapa perniagaan gagal adalah kurangnya keunikan dan nilai tambah dalam perniagaan anda. Hari ini terlalu ramai pesaing di luar sana. Dan sekiranya perniagaan anda tidak unik atau tidak ada nilai tambah, macam mana anda nak bersaing dengan pesaing-pesaing anda yang lain? Fahami bahawa prospek dan pelanggan anda mempunyai banyak pilihan yang lain. Dan sekiranya anda tidak memberi sebab kepada mereka untuk memilih anda, pastinya mereka tak beli. Apakah keunikan ataupun nilai tambah yang anda beri dalam perniagaan anda yang membuatkan pelanggan pilih anda? Mungkin produk anda ni lebih sedap, lebih berkualiti ataupun lebih murah, atau perkhidmatan anda ni kan lebih pantas, lebih mesra pelanggan ataupun lebih mudah. Mungkin juga anda beri special offer, free delivery ataupun free gift, ataupun apa sahaja nilai tambah yang anda berikan kepada pelanggan anda yang tak diberikan oleh pesaing anda. Tanpa keunikan dan nilai tambah, pelanggan dan prospek anda tak dapat membezakan perniagaan anda dan pesaing-pesaing yang lain. Dan jangan lupa, 9 daripada 10 perniagaan gagal di luar sana. Kita pun tak naklah anda di kalangan yang itu. Sebab itulah kena ada keunikan dan juga nilai tambah. So, apa pendapat anda dengan 5 sebab kenapa perniagaan gagal ini? Adakah anda setuju?
Kongsikan juga soalan anda di bawah. Manalah tahu nanti saya akan hasilkan video menjawab soalan anda. Dan bagi anda yang berminat nak mulakan perniagaan, saya ada satu webinar khas percuma je. Nak jual apa? Mulakan perniagaan dari zero. Webinar percuma ini khas bagi mereka yang baru nak mulakan perniagaan ataupun mereka yang nak mulakan idea baru tambah kepada perniagaan sedia ada. Lawati www.nakjualapa.com. Saya akan tunjukkan kepada anda exactly apa yang saya lakukan langkah demi langkah untuk memulakan sesuatu perniagaan dari mencari idea perniagaan yang terbaik. So, lawati www.nakjualapa.com. Sekiranya video ini membantu, pastikan anda tekan like dan tinggalkan komen. Jangan lupa subscribe kepada YouTube channel ini. Barulah saya akan buat lebih banyak lagi video-video begini untuk anda. Boleh tak macam tu? Takkan tak boleh.